Selepas beberapa hari Najib masuk dalam penjara, ada satu berita buruk untuk Barisan Nasional dan UMNO. Apabila seorang daripada kepimpinan UMNO yang paling lama, yaitu Kuli, mengatakan UMNO pun sukar menang majoriti mudah. Itu ramalan Kuli. Bukan mudah bagi parti politik yang bertanding pada PRU 15 untuk memenangi majoriti mudah bagi membentuk kerajaan, ramal veteran UMNO Tengku Razali Hamzah. Tengku Razali Hamzah atau Kuli berkata, kesukaran itu turut dirasai UMNO dan Barisan Nasional yang kini berdepan pelbagai masalah ketika ini. Pada pandangan saya, kemungkinan pilihan raya kali ini tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya akan menimbulkan lebih banyak masalah, kata Kuli lagi. Jadi yang mau paksa-paksa PRU segala tu, kenapa pula? Ingatkan itu penyelesaiannya, tapi Kuli kata ini bukan penyelesaian kepada masalah, tapi sebaliknya akan menambah lebih masalah lagi. Bagaimanapun pilihan raya mesti diadakan, kerana mengikut perlembagaan sudah 5 tahun, kata Kuli lagi. Setiap 5 tahun mesti ada pilihan raya. Kita tahu pilihan raya ini mungkin tidak membuahkan hasil yang baik, kerana tidak ada satu parti pun menurut pendapat ramai mampu membentuk kerajaan, katanya lagi. Ialah sekarang ini yang menyebabkan perkara ini ialah kewujudan blok yang ketiga, yaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sekarang kelihatan semakin kuat dan semakin kuat. Ianya akan menjadi pesaing cabaran kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Jadi ini akan mewujudkan tidak mudah untuk mencapai majoriti mudah, kemenangan majoriti mudah pada PRU 15 ini. Memetik utusan, ahli parlimen Gua Musang itu berkata, setiap 5 tahun mesti ada pilihan raya. Ianya tidak akan pilihan raya. Kita tahu pilihan raya ini mungkin tidak membuahkan hasil yang baik, kerana tidak ada satu parti pun menurut pendapat ramai mampu membentuk kerajaan, katanya. Memetik utusan, ahli parlimen Gua Musang itu berkata, keadaan ekonomi dan inflasi juga antara cabaran yang terpaksa dihadapi parti itu pada PRU 15. Justru, katanya, semua pihak harus bersedia menghadapi cabaran sebelum dan selepas PRU 15. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan membuat pertimbangan sewajarnya dengan mengambil kira pelbagai aspek sebelum membuat keputusan membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada PRU 15. Bagaimanapun, tanpa memperdulikan isu berkaitan rakyat, sebaliknya mementingkan diri dan untuk menyelamatkan pemimpin tertentu, terutama kluster mahkamah, UMNO menerusi pemimpin tertingginya terus-menerus membuat desakan kepada Ismail Sabri Yaakob supaya mengadakan PRU 15 tahun ini juga. 14 Ogos lalu, Ismail Sabri Yaakob sekali lagi memberi jaminan akan membubarkan parlimen selepas memperoleh hasil kajian sikap yang dijalankan oleh wanita Barisan Nasional BN. Menurutnya, kajian tersebut penting bagi mengetahui kekuatan parti gabungan tersebut, khususnya melibatkan pengundi putih sebelum mereka memasuki medan perang. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk menang atau kalah adalah berdasarkan kajian sikap yang dibuat oleh wanita. Wanita UMNO telah pun melakukan setiap kali pilihan raya, dan kali ini saya minta supaya wanita komponen juga bersama-sama wanita UMNO untuk buat kajian sikap. Sebab kita tahu setiap kawasan pilihan raya, terutamanya di pantai barat Pahang dan sebagainya, merupakan pengundi campur pelbagai kaum. Mungkin di Kelantan dan sebagainya hampir 100% pengundi adalah Melayu, tetapi kalau di negeri lain pengundi bercampur. Kalau setakat mendapat kajian sikap UMNO semata-mata, mungkin tidak mencukupi, kata Ismail Sabri Yaakob lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang pendapat Kuli yang paling hangat dan luar biasa ini. Agak mengejutkan dan agak berita buruk ini kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sudahlah, Najib sudah masuk dalam penjara.
timbul lagi pula keputusan Kuli ini yang mengatakan UMNO pun sukar menang, majoriti muda itu diramal oleh Kuli. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ada satu kejutan yang betul-betul kita tak sangka boleh berlaku. Kalau ini benar-benar berlaku, maka memang Ismail Sabri Yaakob akan terpaksa bubar parlimen ataupun terpaksa letak jawatan. Ini adalah gara-gara Ketua Pemuda PN menyindir. Menyindir siapa? Menyindir siapa? Apa disindir? Tariklah sokongan jika mahu PRU segera, kata Ketua Pemuda PN. Wow, siapa yang disindirnya ini? Jom kita dengar. Mana-mana pihak yang mahu parlimen dibubar lebih awal daripada yang dikehendaki oleh Perdana Menteri boleh menarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kata Pemuda Perikatan Nasional PN, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Sari. Aku rasa beliau ni sedang menyindir UMNO atau Barisan Nasional. Kerana sebelum ini kita dapat lihat di mana-mana sering mereka kata nak pilihan raya umum yang segeralah, timing yang tepatlah, kalau nak menang inilah dan sebagainya. Bahkan netizen pun tahu ada beberapa sebab mereka nak cepatkan PRU ini. Salah satunya ialah mereka merasa timingnya sudah tepat. Walau bagaimanapun kelihatan Ismail Sabri Yaakob masih degil untuk tidak memperkenan, tidak mendengar, bahkan tidak menunaikan hasrat, terutamanya hasrat Zahid Hamidi untuk menyegerakan PRU 15, sehingga ke hari ini masih belum ada tanda-tanda ataupun belum ada pengumuman pembubaran parlimen dalam masa yang terdekat ini. Walaupun Muhammad Hassan dengan begitu beriaya dan bersemangat yang mengatakan bahawa tahun ini memang akan ada PRU 15, tapi kita pun tak tahu bila. Sehingga kan Ketua Pemuda PN ini menyindir. Dia kata, kalau nak sangat PRU diadakan segera, apa tunggu lagi? Jangan tunggu lagi, jangan tunggu lama-lama. Macam itulah lagu dia. Cepat-cepatlah tarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, maka PRU lah, kata beliau. Tanpa menamakan mana-mana parti atau kumpulan, beliau berkata pembubaran parlimen bagi membolehkan PRU 15 diadakan adalah prerogatif Perdana Menteri. Memang benar. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob itu Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri sekadar untuk UMNO, tetapi untuk Malaysia. Kuasanya itu bukan untuk UMNO, tapi untuk Malaysia. Jadi bagi kuasa pembubaran parlimen, tiada kena-mengena dengan parti UMNO. Adapun pembubaran parlimen terpulang kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Jika ada yang ingin pembubaran parlimen lebih awal daripada yang dikehendaki oleh Perdana Menteri, sudah tentu mereka boleh menarik sokongan ahli-ahli parlimen mereka, katanya yang juga Ketua Pemuda PAS dalam satu kenyataan hari ini. Semalam, Ahli Jawatan Kuasa Biro Penerangan Bersatu, Kamarudin Muhammad Kasim, mencabar ahli parlimen UMNO menarik sokongan terhadap Ismail Sabri yang juga naib presiden parti itu, jika tidak berpuas hati PRU 15 tidak disegerakan. Jika betul-betul kamu berani, silakan, wahai ahli parlimen UMNO Barisan Nasional, tarik sokongan sahaja, kata beliau. Tak memadai habis suara, kutuk dan kecam Ismail Sabri, tetapi akhir semua takut untuk tarik sokongan terhadapnya. Di sini baru mereka tahu Ismail Sabri lebih power daripada presiden yang sedang terpalit dengan 47 pertuduhan pecah amanah, katanya lagi. Sejak akhir-akhir ini, UMNO menerusi presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melalui presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, memberi tekanan hebat kepada Ismail Sabri supaya mempercepatkan PRU 15. Sedangkan penggal parlimen ke-14-nya akan berakhir pada Julai 2023 dan pilihan raya boleh diadakan sebelum September tahun depan.
Dalam beberapa siri penerangan, kepimpinan UMNO tidak henti-henti mendesak supaya Ismail Sabri mengadakan PRU segera. Malah, penyokong Zahid kini mula menyerang, merendah-rendahkan dan tidak menghormati beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kemuncaknya pada taklimat Presiden Sabtu lalu yang dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan memenjarakan Datuk Seri Najib Razak. Ismail Sabri dicemu setiap kali Zahid menyebut namanya dalam taklimat itu. Aku fikir inilah satu tindakan yang agak memalukan apabila Perdana Menteri mereka sendiri, ini Perdana Menteri daripada UMNO sendiri, bila disebut namanya mereka bagi dia bu. Aku fikir ini satu tindakan yang amat tidak bermoral, tidak menghormati, bahkan tidak boleh dimaafkan. Kerana yang patut dibu itu adalah yang sudah didapati bersalah, telah menyeleweng wang negara. Yang diseleweng pula bukan satu tin Milo, bukan satu tin sardin, tapi ianya akan mengalami kesan berganda kerana bertahun-tahun Malaysia akan menanggung akibatnya, akibat daripada perbuatan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.